Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi Muhammad wa ala. Alhamdulillah, syukur kita berjumpa lagi kita pada hari ini Selasa pagi ya. Harap semua dalam keadaan sihat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada bala dan bencana, dan permudahkan urusan kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diterima sebagai amal-amalan yang saleh, insya-Allah. Ya Rabbal Alamin. Okey, pada pagi ini kita akan bincangkan fiqh ibadat dalam tajuk yang seterusnya selepas daripada perkara yang makruh ketika solat. Kita recap balik. Perkara sunat perkara sunat. Okey, perkara sunat ada 3 iaitu pada sebelum semayang, perkara sunat ketika semayang, dan juga perkara sunat selepas mengerjakan sembahyang. Ya. Ada beberapa perkara yang telah kita bincang. Harap antum dapat memahami dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari sebelum ini, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita bincang pula tajuk yang baru, iaitu perbezaan dalam solat antara lelaki dan perempuan. Ya. Maknanya ada beza. Sunatkan, tidak membatalkan tapi disunatkan. Kalau tak buat dia jadi makruh. Perempuan kalau buat jadi makruh. Itu dia tak beza solat dia dengan lelaki. Okey. Sebab fitrah manusia, masih fitrah Allah Ta'ala jadikan perempuan ni berbeza dengan perbuatan lelaki. Okey. Iaitu yang pertama, menghimpunkan ataupun merapatkan. Yang menghimpunkan tu mendekatkan lah. Okey. Sesetengah anggota dengan yang lain, dengan anggota yang lain ketika sujud. Okey. Apa dia? Maksudnya iaitu dengan merapatkan kedua siku kepada dua rusuk. Okay, boleh bayangkan perempuan sikunya rapat ke dada, kedua rusuk tepi, ya, ketika sujud. Itu dia. Mana ketiak dia tak terbuka. Okey, dan merapatkan perut perempuan itu dengan kedua paha. Okey. Gambar dia tak? Tak ada. Okey. Itu dia. Jadi yang banyak boleh cek perbuatan dia, iaitu dengan merapatkan kedua siku pada dua rusuk. Rusuk tulang dada. Ya, tulang rusuk ketika sujud, dan merapatkan paha dengan perut, merapatkan perut dengan kedua paha. Ya, maknanya perempuan tak boleh renggang. Tak boleh disunatkan, dimakruhkan untuk berenggang. Keadaan ini berbeza dengan lelaki, yang mana lelaki disunatkan, ya, iaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan perempuan, iaitu merenggangkan kedua sikunya daripada dua rusuk.
Ya. Dan mengangkat perut daripada kedua pahanya. Ya. Tengok balik Banin tengok balik perbuatan sujud dia macam mana. Ya. Sebab ini mengambil ibrah daripada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjalan di kawasan dua perempuan kawasan dua perempuan satu keadaan ni. Dua perempuan yang mana sedang bersembahyang. Lalu baginda bersabda, apabila kamu berdua sujud, maka himpunkan, rapatkan sesetengah daging, yakni anggota ke bumi. Ke bumi. Sesungguhnya perempuan dalam masalah tersebut tidak sama dengan lelaki. Ini hadis Nabi. Nabi lalu pada ketika mana ada dua orang sahabat Nabi yang perempuan sedang bersembahyang. Lalu Nabi kata, himpunkan, rapatkan tengah daging. Itu anggota ke bumi. Ya. Itu yang pertama, perbezaan yang pertama. Perbezaan yang kedua pula ialah perempuan hendaklah merendahkan suaranya di khalayak, maknanya ketika mana ada kehadiran orang lelaki yang bukan mahramnya. Ya, macam kita lah di sekolah. Ya, ataupun di tempat awam, masjid. Ya, rumah kita tak apa. Tapi tidak digalakkan. Perempuan disunatkan merendahkan suaranya. Ya. Oleh itu dia tidak boleh menyaringkan bacaan dalam solat yang dibaca dengan nyaring kerana diimbangi berlakunya fitnah. Ya. Tak kira lah. Kalau semayang tu semayang bacaan secara sirriyah ataupun semayang bacaan secara jahriyah. Sirriyah maknanya perlahan, jahriyah maknanya kuat. Kalau dibaca contohnya, dia baca jadi imam sama-sama perempuan di rumah ke mana ke, walaupun ketika mana solat itu disunatkan baca jahriyah, baca nyaring, dia dikehendaki untuk membaca secara perlahan juga. Sebab apa? Ulama bincang mengambil hukum daripada istinbat daripada ayat Al-Quran Al-Karim yang bermaksud fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Ya. Dan janganlah kamu bercakap dengan lemah lembut, lunak. Anak ni salah, lunak. Okey, lunak. Sehingga berkeinginanlah orang yang ada dalam penyakit dalam hatinya. Salah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Ini fasik dan kurang warak. Fasik dan. Ia menunjukkan bahawa perempuan kadang-kadang suara perempuan boleh membangkitkan fitnah. Bukan saja dalam solat, tapi bincang juga perkara hukum ni berada di luar solat. Mana suara perempuan yang dapat menarik perhatian lelaki, dia jadi fitnah dan berdosa, ditanggung. Tersebut menanggung dosa. Lelaki dengan redha dengan suara perempuan tersebut, berkeinginan, ada perasaan keinginan terhadap perempuan tersebut, dia menjadi haram juga.
Dua-dua haram ya. Oleh itu dia dituntut untuk merendahkan suaranya ketika dia khalayak lelaki yang bukan mahram. Ini berbeza dengan lelaki. Ya. Lelaki disunatkan membaca nyaring kuat ketika sembahyang pada sembahyang yang dibaca nyaring. Ya. Iaitu subuh, maghrib dan isyak. Ya. Lelaki memanglah sebab dia lelaki. Kalau dia jadi imam dia kena kuat. Okey, ini contoh. Lelaki angkat perempuan macam ni. Ya, perbuatan perempuan macam ni. Dia tidak angkat sampai ke telinga, sampai ke bahu sahaja. Perbuatan solat untuk perempuan. Yang ketiga, apabila berlaku sesuatu kepada seorang perempuan ketika sembahyang dan dia ingin menyedarkan, memberitahu seseorang di sekelilingnya bagi satu perkara. Ya. Maka dia hendaklah menepuk dan memukul belakang tapak tangan kirinya. Contohnya apa? Kalau imam tu baca salah, ya, dia nak tegur. Ya, macam mana nak tegur? Kalau lelaki boleh angkat suara dengan mengucapkan tasbih subhanallah. Ya. Tapi perempuan hendaklah memukul belakang tapak tangan kirinya. Ya, cuba buat semua. Tapak tangan kiri. Okey. Kita angkat tangan kanan, pukul atas tapak tangan kirinya. Okey. Itu dia. Manakala bagi lelaki apabila berlaku suatu dan semayang dia disunatkan bertasbih dengan suara yang tinggi, bukan niat tambih ni atau memperingatkan. Begitu juga perempuan jangan ada niat dia buat perbuatan ini ya, memukul belakang tapak tangan kirinya ya, dengan niat nak memperbaiki, tak boleh. Jadi dia tak niat apa-apa pun. Jangan dia tak niat. Yang dalam hati dia tahu salah tapi automatik dia menepuk. Bukan menepuk itu nak suruh orang imam itu memahami lalu menyedari kesilapan. Yang bukan gitu, tak boleh. Sebab apa? Niat, perlakuan, niat saja ataupun perlakuan yang menjuruskan perbuatan yang selain daripada solat itu adalah membatalkan. Ya, nanti kita bincang dalam perkara membatalkan solat. Ya. Bukan dengan niat tambih ni maksudnya. Ya. Lelaki kalau dia nak tegur imam, dia kata subhanallah dengan niat zikir. Bukan dengan niat memberi ingat tambih. Ya. Okey. Nanti pada siapa merasa ragu terhadap suatu perkara yang perlu diingat ketika sembahyang, maka hendaklah dia bertasbih kerana sungguhnya bila bertasbih perkara yang diragukan itu akan diberi perhatian manakala menepuk tangan hanya bagi golongan perempuan. Ya. Dan yang keempat, perkara sunat perbezaan lelaki dan perempuan dalam solat ialah yang keempat, seluruh badan perempuan adalah aurat kecuali muka dan kedua belah tapak tangannya sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, dan janganlah mereka itu yakni perempuan-perempuan menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang zahir daripadanya. Ya, yang masyhur di sini ialah maksudnya dengan perhiasan ialah anggota-anggota dan yang dimaksudkan perhiasan ialah anggota-anggota badan perempuan, dan yang dimaksudkan dengan apa yang zahir daripadanya ialah muka dan tapak tangan. Ya. Ini
boleh rujuk pada buku ini anak copy paste je. Ini ada salah. Okey. Nah, kalau apa yang dimasukkan dengan anggota ialah yang dimasukkan dengan perhiasan ialah perhiasan ni maksudnya apa? Anggota badan. Kemudian dimasukkan dengan apa yang zahir daripadanya. Maksudnya ialah muka dan tapak tangan. Mana perempuan terbuka, ternampak ataupun terlihat bahagian badan kecuali muka dan tapak tangan. Muka dan tapak tangan saja yang boleh terbuka ataupun dilihat ataupun terzahir. Yang lain kalau ternampak membatalkan solat. Nanti kita bincang dalam perbincangan tajuk perkara yang membatalkan solat. Okey. Okey, kemudian yang kelima, perempuan disunatkan iqamah. Okey. Perempuan disunatkan iqamah, iaitu perbuatan memanggil oleh Bilal kepada jamaah untuk solat, untuk menunaikan solat. Tetapi tidak disunatkan azan, perempuan pada azan jadi makruh, tak elok, buruk namanya. Tapi kalau nak solat walaupun di rumah, kita juga sendiri walaupun lelaki, kalau nak semayang di rumah disunatkan untuk iqamah. Walau bagaimanapun sekiranya dia melakukan azan dengan suara yang perlahan, itu dia. Maka tidak makruh. Azan boleh? Boleh. Makruh tak? Dengan syarat suara yang perlahan. Kalau kuat, maksudnya makruh. Dan azan tersebut dikira sebagai zikir. Sebagai zikir yang diberi pahala kepadanya. Jika diangkat suaranya ketika azan, maka yang makruh dan haram sikit. Dunia di rumah. Dua hukum. Asalnya makruh kalau suara tinggi, dan kalau suara tu tinggi dan mendayu-dayu pula, sampai orang terliur dengar. Terpesona dengan suara muazzin perempuan, maka jatuh hukum haram. Sebab apa? Dia menimbulkan fitnah. Perkara ini berlainan dengan perbuatan para lelaki dalam solat. Sebagaimana yang telah anda ketahui bahawa azan adalah disunatkan kepada lelaki ketika hendak menunaikan, ketika masuk waktu solat. Okey, alhamdulillah. Itu ada 5 perkara yang mesti diketahui oleh lelaki dan perempuan. Perempuan memang dia kena tahulah. Lelaki dia kena tahu, sebab apa? Kalau dia ada adik-beradik perempuan, dia kena bagi tahu. Ataupun nanti dia ada isteri, dia kena bagi tahu. Itu sifat ilmu. Okey. Jadi boleh ulang balik video ni, antum tengok, dengar, faham, bincang, jawab soalan seterusnya. Okey. Soalannya ialah, bukan soalan lah, tugasnya ialah buatkan satu carta banding beza, ataupun buatlah satu kolom, ataupun buat satu carta ke, buatlah apa satu nota yang memudahkan untuk kita faham perkara perbezaan antara lelaki dan perempuan di dalam solat. Okey. Kalau kita buat tu, kita tengok, kita faham, itu bonus untuk kita, maknanya kita sudah pun memahami
perbezaan antara lelaki dan perempuan dalam menunaikan solat. Okey. Wallahu taala alam. Tolong hantar tugasan ini dalam WhatsApp anda. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.